Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok kemana ke arah pergerakan market. So malam tadi macam tengok kita ada Bitcoin sedikit pump ke hampir ke 60k, hampir dah touch pun 59. Kemudian pagi ni kita tengok drop balik hampir ke 55k harga semasa tu. Apa yang dah berlaku nanti kita akan tengokkan di chart. So guys, let's go kita pergi ke Coin Market Cap untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk tempoh 24 hours semalam. So hari ni awal sikit buat ni dah pun baru pukul 5.30 pagi sebab apa ni tu kena masuk kerja awal sikit. So apa pun kita nak buat review awal. So malam nanti ada review. So hari ni ada 2 review untuk hari ni. So pagi dan malam. So untuk review untuk pagi ni, kita akan tengok expected apa yang dah berlaku untuk tempoh 24 hour dan adakah akan berlaku lagi dropping ataupun naik. So untuk di total market kita berada di 2.51, meaning kita berlaku drop daripada 2.53. So estimated dalam 20 bilion kuartal pengurangan. So market dalam hampir 6%. 6% drop kat ni, kita tengok 6% drop. Kemudian volume pun drop daripada 114 ataupun meningkat tu kalau ikutkan ni 114 ke 119. So increase. So meaning kita akan kata volume meningkat sikit 19.04, meaning kejatuhan tu kita expect akan ada satu red candle yang kata ketara lah kita akan nampak. Kemudian Bitcoin dominant berkurangan daripada 42 ke 41.9, Ethereum berkurangan 19.2 kepada 19.1. So meaning kita akan tengok di Bitcoin dan Ethereum akan berkurangan, meaning akan ada berlaku peningkatan kuartal expected. Kalau ada peningkatan pun kita expect akan ada berlaku peningkatan di altcoin yang kecil-kecil lah, altcoin yang lain. So let's go kita tengok harga semasa untuk di Bitcoin. Alright. Harga semasa untuk di crypto.com. Okay, akan refresh dulu yang ni. Alright, Bitcoin berada di mana? Okay, harga Bitcoin untuk pagi ini. So Bitcoin berada di 55.9 ataupun 56k, drop 5% untuk semalam. Kemudian Ethereum expected drop juga sebab apa? Dia punya dominasi dalam market berkurangan daripada 19.3 ke 19.1 tu hampir 8% ke 4,000 macam cakap. Ethereum tu ada target 3.8, Bitcoin tu ada target dalam 32 ke 53, 53 ke 52 untuk expected good position buy sebelum kita last running up untuk naik ke atas. So untuk Binance pun masih retest punya major resistance, good position untuk entry maknanya 6%. So kiranya Bitcoin drop lagi, kita expect Bitcoin, Ethereum dan dominant ataupun altcoin lain expect akan berlaku lagi deep untuk expect akan good position untuk kita buy. So lain kau tengok semua sudah melakukan rate percentage malah disebabkan Bitcoin drop. Tengok ada beberapa coin saja yang melakukan peningkatan untuk AVAX 2% daripada dia punya target tu 1.8. Kena kita ada target 220 untuk AVAX untuk 4.2 dia. So team melakukan peningkatan untuk AVAX. So tengok crypto.com semalam drop 6%. Apapun semalam crypto.com dah sampai high yang tertinggi hampir 80 sen dolar untuk crypto.com. So untuk weekly kita tengok macam dah kenaikan 60%, walaupun 24 hours ni drop 6%, tapi untuk weekly kita dah naik 60% untuk crypto.com. Tu lain-lain coin semua expected drop. Dan di bawah ada kat Aeron, kemudian Zcash expected Zcash pun naik, Cosmo, Mana aku kata antara Mana dengan Sandbox memang expect akan naik lah sebab apa, metaverse punya. So money flow more ke dalam metaverse punya ekosistem kan ni. And then tengok di Sandbox macam tadi 18% untuk Sandbox sebenarnya. Kemudian mungkin kita akan pergi juga Mana dan Sandbox untuk pagi ni, tu akan pergi juga IOTA. Dan kita tengok lain lah beberapa coin yang turut melakukan peringatan. Tu untuk currently kita memang market mau tertumpu kepada metaverse. So expect sebab tu kita tengok di Mana dan di Sandbox melakukan kenaikan. Tapi pun kita di crypto.com tu disebabkan beberapa ni ataupun satu minggu lepas kita tengok crypto.com kata buat marketing yang kata hebat lah, kata dah aku tukar kata satu stadium atas nama dia. So meaning kata crypto.com dapat publicity yang kata tinggi lah, sebab tu dia punya coin melakukan peringatan. AVAX juga expected macam biasa, AVAX adalah antara long term punya coin. Tu expected AVAX, ada Solana, Terra Luna ni memang give a time, iaitu Solana naik, AVAX naik, next time kita akan nampak aku kata Luna pula ada dengan Polkadot. Tu expected semua itu akan melakukan peringatan give a time saja, sebab apa, dia long term hold kita punya position. So guys, logo kita pergi ke kita review. Sebelum kita review, kita akan tengok Fear Index untuk hari ni berada di 50. Still lama lagi, tak banyak berlaku perubahan. Untuk di total market, semacam tu kita akan pergi ke total market dulu, tengok apa yang berlaku. Untuk apa sekiranya kita total market
Okay, total market number ada di 24. So meaning kita akan expect kat sini kita ada satu pattern continuously, iaitu speaker triangle. Itulah ni, yang ini, kemudian yang ini. Tu ini sekiranya dia yang ini paling bottom, dia expect kita akan buat satu triangle. So kalau ini ada dip lagi bawah, tu meaning kita akan terus melakukan ke bawah expected dalam dua trend line ni. Tu bila trend line ni kita expect akan ada good position untuk entry di mana-mana. Sebab apa? Di Bitcoin dan Altcoin tu sebabkan kita expect untuk di total market kita ada satu trend line besar ni, lower low, lower high, expect akan buat lower high sebelum dia buat another higher high untuk pergerakan total market. So ini yang expected continuous pattern tu, price sampai mana point breaking. Sekiranya dia breaking kawasan tu, ini expected ni kuartal yang point ni belum legit lagi. So sekiranya kita ada bounce di kawasan total market ni, expected pagi nanti awal pagi ni bila ada bounce, so expected ada bounce maybe akan sampai ni, kemudian hanya bounce sikit aja, kemudian expected kita akan breakout sampai 23. So expected ini sampai kuartal 20 hari Jumaat lah, kita expected maybe ada sideway. Untuk hari hari Selasa, tu Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, sampai lah Jumaat expected mungkin ada berapa ni 26, expected kita akan ada huge drop. So expected ni point breaking mana-mana saja daripada trendline atas ni. Tu expected menyebabkan kita ada target ni, kita boleh expected kalau dia ikut trendline. So kita expected dia akan breakout 26 dapat 26 hari Jumaat. Jumaat tu akan future punya Bitcoin future close. So expected 26 tu akan expected kita akan breakout. Super apa yang berlaku di total market, kita expected ada sedikit bounce sebelum dia breakout untuk sampai 23, dan barulah kita akan price tu akan bounce balik untuk breakout trendline ni. So kalau nak tunggu good position buy untuk di mana-mana Bitcoin, anda boleh tunggu untuk total market close breakout ni, trendline ni expected dia akan melakukan. Sama juga Bitcoin nanti, Bitcoin juga akan melakukan peningkatan bila mana dia breakout trendline yang sama seperti di total market cap. So untuk semalam, apa yang berlaku semalam agak malam semalam ada kecoh sikit. Bitcoin naik dengan satu candle tinggi ni, hampir 59 juga, hampir 60. Kemudian ada expected ada satu news juga yang menyebabkan dia drop bawah. Future rate ataupun first kali tu Garanji Rempau tu expected ini naik, kemudian yang jatuh tu lupa dia punya news, expected disebabkan future rate future interest rate untuk interest rate atau apa, lupa yang itu. Atau disebabkan tu disebabkan news itu expected kita jatuh juga. Tu news sempat Jepun sekejap aja, kemudian kata interest rate tu jatuh. Tu expected disebabkan itulah kata jatuh atau naik tu, lupa yang tu sebab tu dah melakukan kejatuhan. So nanti di malam nanti tu akan share balik lah news tu. Tu apa pun kita tengok di BTC macam cakap tu tak terkejut pun pernah jatuh. Sebab apa, kita ada semalam tu ada buat satu ni trendline, kemudian semalam tadi sebelum tidur tu ada buat satu trendline ni. So ini apa yang kita buat sini, kita dah buat satu pattern bullish, iaitu pattern falling channel. So falling channel ni expected price tu akan bounce kawasan ni sebelum dia breakout. So breakout ni lah good position untuk kita entry. So siapa nak Bitcoin, anda boleh macam tu tunggu expected price di bawah kawasan trendline ni, tu akan buy sikit high risk. Sebab apa, bila buy kawasan ni tiada confirmation, sebab apa price tu boleh lagi jatuh bawah tak masalah, tu akan buy lagi untuk hold long term. So expected anda kalau nak be safe, tunggu saja whatever price breakout trendline hijau ni, barulah anda masuk position. Anda masuk position expected dia akan good buy untuk anda. So probably untuk Zul pun Zul akan tunggu juga untuk yang ni, sedikit risk. Maknanya kita sekiranya price to break trendline ni, kita expected drop more bawah. So apa yang Zul akan tunggu, maknanya Zul akan tunggu whatever price breakout punya trendline ni, baru Zul akan buy untuk di Bitcoin dan juga di altcoin yang lain. So untuk di Bitcoin ni macam dekat, Zul expected akan melakukan pergerakan kata falling wedge. So expected ni semalam kita bounce ni and then terus breakout untuk hari Jumaat. Kita expected yang ni mungkin nak cakap di total market tadi expected ada bounce sikit. Tu expected di Bitcoin pun akan melakukan peningkatan, kemudian kita expected sampai 26 hari bulan maybe kita akan ada last rebound untuk drop sampai kawasan ni, dan baru kita akan ada journey untuk naik ke atas breakout yang ini sebelum kita melakukan kenaikan. So kata untuk Bitcoin tu nampak bullish, walaupun kata ni minor correction saja. Sebab apa, kita dah pun melakukan kenaikan nanti daripada 41 ke 69 tanpa sebarang correction. Now adalah good correction sebelum dia buat another parabolic line untuk Bitcoin sampai 70k ke 80k untuk running up yang seterusnya. Itu yang tu sepetakan. Sama juga sebenarnya ni kita tengok macam mana running up yang kuat. Kemudian kita ada price drop. Masa price drop ni kita buat waves juga. So now kita sepatutnya buat second wave tu, sepatutnya good position untuk kita entry bila breakout itu, sama anda ada beli breakout ni ataupun anda buy di kawasan ni. So kalau nak buy di bawah ni,
So kalau kita nak buy bawah ni, bukan terangkan ni sama tu buy di sini atau tidak. Kalau ada good position, ada quarter reversal pattern, minor reversal expected di 1 hour, kita boleh buy kawasan ni dan tak perlu tunggu buy kawasan ni. So jika more expected tunggu kawasan ni, kalau nak be safe, anda boleh tunggu kawasan break trend line ni. So itu untuk Bitcoin. So tak perlu panik apa yang berlaku di Bitcoin. Maksudnya inilah satu normal. So inilah good opportunity untuk buy. So seperti bila berlaku Bitcoin kawasan ni, macam kat Bitcoin RSI berada di kawasan 50-60, meaning kita akan sedikit price akan berbawah, meaning kita akan ada momentum lagi untuk bawah. So kita tunggu untuk Bitcoin mula untuk melakukan breakout 50, kemudian stabil kawasan ni, meaning kita akan ada good pump seperti yang ini. Sama juga yang sebelum-sebelum ni, kita tengok macam mana RSI berada di bawah 50 dan naik atas, meaning kita akan tunggu pergerakan ini. So bottom kemudian berada 50. So sekarang kita almost berada di bottom. Kita belum sampai di bottom lagi. Kemudian SLR pun masih kawasan ni. Expected RSI bahkan bermain kawasan ni. Breakout ni mini potential untuk kita breakout yang ni. RSI juga akan terus melakukan kenaikan. Tu mostly kita untuk sekarang ni masih boleh lagi. Ini kalau good position untuk buy. Jika kalau investor anda perlu buy low. Tak perlu panik untuk buy low. Kita tahu kat mana support. Expected kita akan tunggu dan kita tahu mana nak jatuh. Kalau price to break trend line ni, kita akan expected ada drop more bawah. Kita ada last support kat sini. Your last major support daripada point low ini ke point high ni, kita ada 0.6 Fibonacci itu di kawasan ini. Tu meaning adalah kuasa last defend. Saya expected kat sini sampai 44. Kita expected ada good buyer balik. Price tu expected akan break out one more time resistance. So break out one more time resistance, expected more strong untuk price di atas. So walaupun price to break trend line, tu ada still lagi positif untuk positif untuk bull. Sebab apa, kita ada satu minor transport, minor support, dan kemudian kita ada satu huge trend line yang lain untuk di kawasan putih ni. Seperti jatuh kawasan 44 pun tu still lagi bullish untuk seperti naik ke atas. So, itu yang tu nampakkan di Bitcoin. Tu tak panik pun, tu nampak sebagai satu opportunity drop, buy more, drop kawasan ni, buy more. So now lah tu akan trigger buy di kawasan ini, and then net trigger tu adalah di kawasan B untuk long term punya buying untuk Bitcoin dan holding. So itu dia Bitcoin. So ada beberapa quarter request untuk chart. So pagi ni dia akan buat sebenarnya Cik CEXPR. So lupa nak pergi dia punya market. So market di market tak apa banyak. Dia ada pancake je. Pancake USDT max tu kat sini kita tengok. Kalau ikutkan dia punya tu Cik tu, kalau ada kat sini tu boleh buat. Kalau tak ada tu memang kita akan tengok Cik VR Cik. Alright, yang ni ada di pancake swap tapi dia pair dengan quarter pair dengan BNB, bukan pair dengan USD. So kalau tengok price ni memang drop lah. Daripada atas terus drop ke bawah. So meaning quarter tu takkan buy lah coin ni. Sebab apa? Kalau nak buy pun anda perlu kaji punya fundamental punya quarter coin. Sebab apa? Price tu daripada 52,000 kemudian drop sampai 700. So kalau anda nak invest yang ni, tengok USDT tak? Kalau aku nak tengok, kalau nak pair USDT, kita tengok yang ni max. Tengok macam mana boleh tak ada. Kalau pair USDT ada kat sini bagus, kita boleh tengok tu. Untuk yang ni kalau ikutkan, ok, yang ni kita boleh buat analisis kat sini maknanya. So dia akan buat sikit ada Fibonacci kat sini, sama je seperti di trending view. Kat mana Fibonacci? Yang ini Fibonacci. Alright, kita tengok manalah support. Swing low to swing high. Okey, kita akan cari support dulu. So support kita berada di kawasan ini. So kata nak buy, expected menang bukanlah good position buy sebab price dah naik ke atas. Tu apa yang ini kita expected kalau nak tunggu, kita tunggu 0.6. Tapi pun price dah melakukan kenaikan atas ni. So expected dia buat lower low. So ini kalau ikutkan kita current low, current high sebelum ni low, tak jatuh lagi, kemudian low. So expected dia terus melakukan kata ni coin baru lagi. So expected kita akan tunggu lagi whatever price itu drop. So kalau ini terus naik, kita expected dah ketinggalan. Maksudnya ini ada 4 hours punya. Kalau daily pun tengok price tu dah naik. So expected kita tak perlu panic buy. Sebab apa, price baru given time. Kalau nak buy, kita expected kita akan tunggu price kalau ada high lagi, kita akan tarik lagi. So tunggu kawasan support untuk buy antara 37 sen ke 27 sen untuk di chart ini. So, kalau tengok sini 0.6, 0.7, kita ada 37 dan 22 sen. So anda boleh tunggu di kawasan tu untuk buy. So itu untuk cek. Kemudian next kita akan pergi untuk di Audios. Tu audio ni tu dia pernah buat tu Audios. Kalau market tu sebut di KuCoin, di Binance pun ada. So Audios AUDIO di dollar USD yang ni.
So apa juga tu dah pernah buat dulu. So price sekarang lah berada di major support. So price naik, drop di kawasan major support, kata masih bertahan kawasan major support. So meaning kata kalau nak invest long term adalah good position untuk long term. Tapi pun untuk ada fundamental hanya perlu kaji lah untuk fundamental. Untuk resistance kat mana kita swing high to swing low, kita akan ada major resistance. So break saja major resistance ni barulah kita akan expected price itu akan bagi naik lebih tinggi untuk expected untuk at least wajib sampai 1.6 expected berada di kawasan $7. So kalau ada buy kawasan ni pun baru dalam kawasan $2 ni, antara $2 ni kena $7 expected aku katakan 3x lah ada punya aku kata investment. Untuk audios, kemudian next sekarang kita akan pergi ke Dan. So Dan ni tu ada punya, tu buy dulu dah lama, tu buy awal tahun dulu. So pencinta performance Dan, so Dan tu akan pergi ke chart Zul je. Zul pun lama dah tak update tu punya chart Dan ni. Zul buy tu 10,000, kemudian Zul hold je untuk long term. So untuk Dan ni kat mana tu punya expected, so price average tu buy atas tu, buy high dulu, kemudian price drop tu tak tambah pun. Kalau tu nak drop tak salah, tu akan drop boleh. Mungkin untuk kata nanti tengok, nanti tu kaji balik fundamental ni, tu dah lupa dah. Expected di Dan ni good position untuk buy sekarang sebab apa price tu berada di major kuartal, bukan major support, inilah minor support. Untuk Dan ni kalau ni pre-daily kita akan nampak price dia sebenarnya price dia berada di bawah resistance. Tengok price itu paling tinggi adalah kuartal di 11 sen, kemudian price itu drop dan belum pun recovery. Siapa yang nak buy di kawasan ni bawah support, macam cakap kalau anda nak buy di kawasan bawah support ni, meaning price ini perlu kata anda hold untuk return on investment at least 5 year ke atas. Kemudian kita tengok juga dia punya fundamental. Tu sekiranya fundamental dia good, ada added value, kita akan boleh hold. Macam cakap so buy 10,000 coin tu hanya kata dia pun dah buy di kawasan bawah punya. So memang untuk long term punya tak masalah, dia akan hold lagi. Expected kalau loss pun hanya loss dalam beberapa dolar, tak sampai pun $100 atau $100 lebih je. Kalau rugi pun expected tak masalah, kita buy long term. Given time kalau ada good fundamental, kita expected price tu akan melakukan kenaikan. So untuk sekarang bukanlah good position untuk buy, tapi kalau nak buy juga anda expected anda perlu hold untuk long term. So untuk Dan. So itu saja untuk kata request untuk kata semalam. Kemudian tu nak update juga tu punya Zilliqa coin, kemudian nak CZO tu lupa semalam. So Zilliqa coin Zubai tu jadi good support, tanda buy di last support punya. Zilliqa itu Zubai 1000 coin sama seperti di crypto.com. Crypto.com Zubai dengan Zilliqa dan crypto.com ni Zubai hari yang sama, Zubai 1000 coin untuk Zilliqa, Zubai 1000 coin untuk crypto.com. So ini Zilliqa still lagi rasa di kawasan good support, last support, sebab tu Zubai. And Zilliqa pun kata dah pun melakukan kenaikan recovery pada time high yang lama. So ini kita yang ini kita dah tak peduli lah, kita low high. Ini kita ada good support price di kawasan given time. Kalau Bitcoin naik, expected altcoin akan melakukan kenaikan, expected Zilliqa di good position untuk kita buat massive regain, kata profit lah di Zilliqa. So kalau siapa nak buy di Zilliqa, anda perlu kata kaji fundamental dulu sebelum buy. Sebab tu anda kata reinvest all in untuk punya target untuk 1k coin untuk di Zilliqa. So now tu akan layan saja profit sekiranya melakukan kenaikan. Kalau drop, lah tu akan hold saja position. So di CRO semalam tu rasa tu lupa nak beli CRO. So apa yang berlaku di CRO untuk kata minggu ni, CRO melakukan parabolic run daripada major support. Macam juga Dubai di kawasan Dubai di breakout tu tak buy di major support. Itu tu terlemis buy kawasan ni dan naik. Tu miss lagi kawasan ni, kemudian bila naik ni tu ada dapat news, good news fundamental sebelum dia buat kata massive publicity lah untuk CRO ni melakukan kenaikan. Dubai di kawasan 21 sen dolar, tapi tu punya average berada di 15 sen. So untuk CRO ni price dah sampai mana? Price dah pun kata paling tinggi, expected dah sampai pun dah 70. Expected untuk kalau di 4 hours kita tengok semalam price tu paling tinggi, maknanya dah pun touch hampir 70 hampir 80 sen dolar untuk di CRO. So now berada kat mana update CRO ni? So untuk CRO kita akan tengok price dah melakukan high pump. So meaning kata bukanlah good position to buy. Now apa yang kita monitor, hanya kita monitor current price target, iaitu price dah pun sampai di 3.6 dan expected akan sampai di 4.2 kita expected ada message crash untuk di crypto.com, meaning akan ada good position untuk buy. So untuk CRO ni bukanlah good position untuk buy sekarang, kita hanya monitor mana support mana resistance. So untuk current support belum ada lagi, current last support itu sini, resistance kat sini tu kat. Untuk current support kita tak boleh buat support sebab apa, kita perlu kalau nak buy juga CRO ni kita bertunggu expected 30
ke 40% drop baru dah berlaku. Yang ini akan expected berlaku bila price tu expected 4.2. Kat 36 pun berlaku, semana-mana kat sini boleh berlaku, kat sini berlaku. So expected boleh berlaku, kena drop 30%. Kita akan expected akan ada minor support, kemudian kita buat satu trend line. Now bila breakout trend line tu barulah good position untuk DCA untuk masuk dalam CRO. So untuk sekarang bukanlah good position. Untuk siapa yang dah masuk join tu masuk di bawah ni tu, now layan profit aja. Kalau anda net profit, consider now boleh take profit. Sama ada di 0.89 ataupun 0.7, macam juga betul stay lagi hold disebabkan tu nak tengok Bitcoin. Sebab apa, expected Bitcoin ada lagi ada sikit drop, expected di Israel pun ada sikit drop. Kemudian Bitcoin melakukan peningkatan, kita expected altcoin akan turut melakukan peningkatan juga yang sama seperti Bitcoin. So let's go, kita pergi ke berapa kali di mana. So mana current mana berlaku, mana dah pun kita daripada kita monitor price tu daripada support, kemudian break resistance. So break resistance, dia break kat sini, break terus, tak aku kata tak tengok belakang, break terus bounce ke atas. So given time expected dia akan retest balik kawasan ni. So untuk itu kata maybe di bear market nanti. Untuk sekarang kita tak bear market, kita monitor satu minor resistance dan minor support. So untuk di mana sekiranya dia dapat break kawasan ini, iaitu price break minor resistance ni 4.45, meaning kita akan expected 1.6 kita akan ada lagi pump ke 6.6 dan 4.2 kita expected di $13 untuk mana. So untuk long term yes, tapi untuk buy, adakah good position buy sekarang? Bukanlah good position untuk buy. Tapi kalau anda nak DCA, jika itu siapa yang buy di kawasan 25 adalah good position buy. Anda hold saja, expected bila breakout ni kita akan ada massive pump lagi untuk mana. Kemudian sandbox kat mana? Sandbox sama juga, sandbox tu ada position sama itu, break major resistance, retest dan buy, naik terus. Kemudian expected sekarang kita ada massive. Jadi kita buat dulu. So, sama juga macam di sandbox ni, sama juga macam di mana kita ada minor support, minor resistance. Dah pun break, now price tu naik. So naik sampai mana? 1.6 dah pun sampai. Kemudian now semalam price pump lagi sebanyak lakukan 80% atau 20% untuk sandbox malam naik pump ni. So untuk journey semalam jika bila dia buat consolidation di 1.6 kita expected 4.2. So 4.2 kita akan expected price untuk di sandbox hanya boleh sampai ke kawasan $8. So untuk sekarang tu takkan buy di mana, takkan buy di sandbox sebab apa, price dah hyper pun. Tapi apa juga, sandbox ni potential lagi boleh berlaku. Sebab apa, game dia belum lagi release. Dia expected game dia akan release hujung tahun ni ataupun hujung tahun 22. Tu lupa dia punya tarikh tu. Tu sandbox ni sekarang ni anda hanya boleh buat beli NFT je ataupun beli property dalam game dia. Expected anda boleh buy kalau piece of land, kalau dalam game tu maknanya ada land, ada lot tanah tu anda boleh buy. Tu expected bila game dia release nanti, expected akan ada high property dalam kata digital tu akan increase. Sama juga kata price. So macam ni sekarang ni price more tertumpu untuk di kata metaverse. So sandbox dan mana, sandbox dan mana adalah kata antara dua coin yang perlu anda adalah di dalam coin kalau anda nak invest dalam metaverse. So untuk di sandbox siapa ada buy di kawasan ni, good untuk hold lagi. So untuk sekarang kalau ada drop lagi, untuk yang ni kita dah buat satu trend line ya, satu massive trend line. So siapa nak buy di sandbox, sekiranya sandbox tu drop whatever dalam kawasan trend line ni, consider good position untuk anda DCA masuk ke dalam market sandbox. Tu kalau di mana adalah good position. Di mana sama juga kita ada satu trend line ni, untuk satu trend line yang ni. So kalau anda nak entry juga dalam sandbox ni, consider anda boleh entry untuk dalam trend line ni. So whatever price dalam trend line tu dah hampir banyak ni. Tu meaning anda boleh tunggu untuk di mana ni, anda boleh tunggu untuk buy bila buy di breakout. So itu kita expected yang ini. So seperti apa melakukan kalau Bitcoin drop, kita expected maybe dia akan drop sikit. Tapi lately kita tengok macam mana Bitcoin drop pun, mana ada sandbox si naik. Sebab apa cakap Bitcoin dan altcoin lain semua kata negative move. Now kata money flow more ke dalam metaverse. Sebab tu kita tengok di sini mana dan juga sandbox terus melakukan peningkatan walaupun Bitcoin drop. So expected lah good position untuk kita entry. Kita breakout 45 dan sekiranya price tu retest mana-mana kawasan trend line ni adalah consider good position untuk kita entry. Whatever mana-mana kawasan trend line ni adalah kata good antara entry untuk DCA. Jangan knock in DCA meaning expected less 10% ke kata kalau anda target RM1,000 mungkin akan beli RM400, RM300 untuk invest kawasan ni. Expected kalau ada kata at least anda ada position dalam mana ni, price tu naik, anda juga juga melakukan pendekatan. So mana ni probably tu akan buy juga, nanti tengoklah macam mana nanti hujung bulan ni tengok. Expected anda akan buy juga mana sekiranya ada breakout ni. Sama juga di sandbox, sekiranya sandbox ini ada
rebound balik kawasan ni, tuan akan buy, tapi tuan akan tak buy banyak. Jika tuan buy hanya 10% ataupun 20% saja, maybe tuan akan buy dalam $100 untuk di sandbox, $100 untuk di mana. Hanyalah untuk ada sekadar ada position. Even kalau lepas tu drop bawah pun tak salah, tuan akan hold lagi position tu. Seperti tuan akan tunggu, maknanya tu tunggu 80% seperti yang ni $1 untuk mega crash nanti. Bila Bitcoin melakukan mega crash, seperti altcoin lain juga semua akan melakukan mega crash. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So pun kita tak perlu panik untuk Bitcoin. Ini adalah normal pergerakan. Mencakap dua seperti more ada kawasan bawah, now adalah good opportunity untuk kita entry. Sebab apa, kita dah pun print satu bullish pattern tu dan price tu berhampiran di trendline. Give a time, price breakout, mereka akan melakukan kenaikan nasib. Apapun untuk minggu ni, kita tunggu untuk 26 hari bulan. 26 hari bulan akan kata future trade untuk Bitcoin akan close. So expected akan ada huge drop untuk kawasan ni, and then barulah kita akan ada good pump. So expected bulan 12 adalah more green. So bulan 11 kita dah melakukan bearish market. So expected bulan 12 kita akan ada move ke atas untuk mega pump untuk di Bitcoin. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada orang lain. So jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.